kita akan bersama-sama dengan Ustaz Dr. Fauzi bin Brahman, Naib Yang di-Pertua 1 Persatuan Ulama Malaysia, merangkap Ahli Jawatankuasa Sektor Perusahaan Sosial, Pendidikan dan Modal Insan Yayasan Usaha Malaysia. Jadi hari ini Dr. Fauzi akan membincangkan amalan-amalan bagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT dalam sudut ataupun konteks ibadat sunat sebagai pelengkap. Jadi insya-Allah sebelum kita menunggu sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita mendengar ataupun menghayati video yang akan ditayangkan sekarang selama 3 minit saja. Silakan kita bersama menghayati video ini. InsyaAllah admin tolong pasangkan video. Okey, insyaAllah. Kita ni biar pandai. Jangan memandai-mandai. Tuhan tak jadikan alam ni untuk kita buat suka-suka kita je. Tuhan suruh kita baca. Baca diri kita. Baca alam. Madu apa pun, semuanya baik. Penawar segala penyakit. Kecuali mati je. Cumanya orang kita ni cari madu tualang tu sebab lebahnya kuat. Boleh terbang tinggi. Makin tinggi sarang lebah, makin tinggi khasiatnya. Kita pun kena jadi macam lebah. Ada sengatnya. Tapi kerja buatnya hasilkan madu. Lebah ni, kalau dia nak hasilkan madu yang baik, dia kena cari bunga yang baik. Macam tu juga kita. Kalau nak jadi manusia manfaat, kena cari ilmu yang baik. Ilmu yang berkat. Kita ni kena tahu. Kena belajar ilmu empat tampil tu. Belajar ilmu agama. Ilmu jati diri kita. Kuasai ilmu kepimpinan untuk jaga keluarga dan masyarakat kita. Dalami juga ilmu kesembuhan supaya rukun zahir batin kita. Simpan ilmu pertahanan untuk bela agama, bangsa, tanah air kita. Kita ni seruan Tuhan, seruan Muhammad. Kita ni. Siapa kita ni? Empat-empatnya kita kena ada. Baru sempurna jadi orang lelaki-lelaki. Kalau tak ada, kita nak tinggal apa ke anak cucu kita? Nak pimpin keluarga macam mana? Nak sembuhkan orang yang sakit, pakai apa? Jaga keluarga, nak bela orang kena zalim, macam mana? Kita ni jangan sampai jadi macam anjing melalap bukit. Bukitnya tak runtuh, suara je bertabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, tepat jam 10.06 kita sudah ada 13 kita sudah ada 13 orang peserta. Alhamdulillah.
Dan pagi ini kami mengucapkan sangat ribuan terima kasih pada Dr. Fauzi Abdurrahman yang sudi bersama kita dalam siri peningkatan iman dan takwa. Dan kita akan fokus pada ibadat sunat serta pelengkap. Sebab kalau kita lihat ketidaksempurnaan sudah pasti akan berlaku dalam ibadat-ibadat fardu, maka ianya dapat disempurnakan oleh ibadat sunat. Jadi bagi saya dan bagi Yayasan Awesome yang bervisikan untuk mencapai kesejahteraan ummah dengan melahir umat terbaik, maka kita akan buat siri ceramah pada pagi Jumaat ini, iaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Fauzi Rahman. Beliau tidak asing lagi sebab bekas mantan pensarah Universiti Melaya dan juga penerima tokoh Mahijrah Wilayah Persekutuan pada 2020, dan juga beliau banyak menulis buku dan beliau adalah merupakan pakar hadis, dan beliau juga merupakan ahli perusahaan sosial, pendidikan dan modal insan Yayasan Awesome Malaysia. Jadi sekali lagi saya bagi Pak Yayasan Awesome mengucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Fauzi, dan sudah pasti dalam mensempurnakan ibadat wajib kita ini yang ditimpalkan oleh ibadat sunat sangat perlu diketahui. Jadi bagi saya, pagi ini insya-Allah dengan kupasan-kupasan yang akan dibawa oleh Dr. Muhammad Fauzi, kita akan bagi mungkin pada 2 sesi lah. Mula-mula doktor akan bincang selama 30 minit dan kemudian kita berhenti dan kita buka soal jawab. Soal jawab boleh ditulis di ruangan chat, dan juga bersama siaran hari ini kita ada buat live di FB Yayasan Awesome insya-Allah. Jadi saya dengan tanpa melengah masa, saya menjemput yang berbahagia Dr. Fauzi Rahman meneruskan ceramah pada pagi ini. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihi nasyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sahabat saya Tuan Haji Zainuddin yang tidak jemu-jemu mengendalikan berbagai-bagai program melalui Yayasan Awesome ini. Semua rekan-rekan yang bersama-sama saya di udara, kita sangat syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini dipertemukan dalam siri yang telah disebut oleh Tuan Haji Zainuddin tadi, yang baru kita dapat mulakan sesi pertamanya pagi ini, pagi Jumaat. Alhamdulillah. Walaupun kita dah berapa lama berada dalam pandemik yang menyebabkan kita agak terbatas kita punya ni, namun melalui maya kita masih diberi peluang, alhamdulillah, untuk bersama-sama. Dan alhamdulillah saya insya-Allah seperti mana yang telah dibincangkan dengan Tuan Haji Zainuddin sebelum ini, beliau bercadang untuk membincangkan dua isu yang sangat penting, iaitu iman dan takwa. Ya. Iman memang asaslah, tak ada iman tak ada apa-apa, nothing. Ya. Takwa adalah menjelaskan ataupun situasi di mana kita dalam konteks hubungan kita dengan Allah SWT, ya, yang ia menjadi matlamat dan tujuan yang paling tinggi
dalam kehidupan kita ini, iaitu itu untuk mencapai tahap takwa itu. Dan untuk mencapainya memang dalam Islam kita ni di sana berbagai-bagai cara dan kaedah ataupun pendekatan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang menjadikan kita, dan dia tahu, maha mengetahui bagaimana nak lahirkan insan yang bertakwa. Dan tak ada cara lain di antara pendekatan yang paling penting dalam rangka untuk mencapai ketakwaan ini ialah melalui ibadat. Ibadat pula, Masya Allah, dia menjadi tujuan utama di sebalik keberadaan kita. Surah Az-Zariyat yang kita selalu baca, ayat 56. Allah Ta'ala kata, tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadat. Jadi kalau tidak kerana untuk ibadat ini, kita tak ada di dunia ini. Allah Ta'ala tak bagi peluang pun untuk menghirup dunia, udara dunia. Sebab dia menjadi tujuan di sebalik keberadaan kita. Ya, asas. Jadi agak malanglah kita manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk beribadat, rupa-rupanya dah abai tujuan di sebalik keberadaan kita itu tadi. Jadi sebab itulah makanya penting sangat nak capai takwa. Iman asas, ya. Tak iman memang tak ada makna apa-apa, ya. Jadi sama dengan makhluk lain saja, ya. Beza dan istimewanya adalah adanya unsur ataupun iman di dalam hati setiap kita. Sebab itulah iman tu punya mahal. Yang ada walaupun misqala habbah, ya, sebesar biji sawi saja, kalau ikut pendekatan orang tua kita dulu, dalam hati dia iman, orang ini akan tetap masuk syurga. Itu mahalnya. Jadi menjadi asas kita. Bila kita dah dari dulu nenek moyang kita dah berapa keturunan dah, syukur rantau dunia Melayu ataupun Nusantara ini, Islam datang dengan cara yang damai, dan Masya Allah orang Islam dapat hidup dengan cara damai dengan mendapat Islam itu. Jadi asasnya sudah kita ada iman itu, ya. Jadi sebab itulah makanya penting sangat. Selepas kita settle dua isu, iaitu beriman, melafazkan 2 kalimah syahadah, percaya dengan rukun-rukun Islam yang kita dah faham itu, kemudian dicantum dengan rukun iman yang 6, maka kita termasuk atau dikira sebagai warga Islam. Alhamdulillah, ya. Tinggal lagi dia tak iman itu tidak seti, ya. Dia tak berada dalam keadaan yang macam tu saja, ya. Dalam tradisi ataupun dalam kaedah ataupun pendekatan ahli sunnah wal jamaah kita ni, dia iman yazid wa yanqus, ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini fenomenanya, ya. Bagaimana bertambah? Ini dengan amalan, dengan ibadat, dengan takwa, dalam kata lain, ya. Orang yang tinggi tahap takwanya, maka tinggilah tahap imannya. Kalau takwanya kurang, maka merudumlah imannya. Jadi penting sangat. Jadi alhamdulillah menjadi tanggungjawab kita untuk menyuburkan ketakwaan kita itu, insya-Allah, dan dia boleh dicapai, ya, sampai ke tahap yang paling optimum, yang paling tinggi, ya. Jadi melalui ibadat yang saya sebutkan tadi itu. Semua kita tahu ibadat pula ada 2 bentuk, ya. Yang pertama, ibadat yang tersenarai dalam apa yang kita fahami sebagai amalan-amalan fardu. Fardu, ya. Bila sebut fardu, itu maksudnya dia wajib, ya. Tak ada kompromi. Jadi itu asas dia. Jadi kita ada dalam Islam ini amalan-amalan fardu yang dia panggil tak ada tolak ansur. Mesti capai tahap yang paling minima dalam hal-hal yang fardu itu tadi, ya. Jadi kena buatlah yang fardu ni compulsory, ya, by hook by crook.
Kalau tak ada makna Islam kita, dan hanya jadi Islam keturunan macam tu dah, dan iman dia tak tidak naik kepada tahap yang sepatutnya. Masya-Allah. Itu satu. Jadi amalan-amalan fardu seperti yang telah alhamdulillah saya pun ada kesempatan baru ni dapat sediakan sedikit nota ya berkaitan dengan topik yang kita bincang pada pagi ini. Boleh dapatkanlah, mungkin sahabat saya Tuan Haji Zainuddin dah edarkan semuanya, mungkin boleh dijadikan panduan untuk perbincangan kita ya. Jadi yang fardu ini yang wajib ya, yang compulsory tadi itu ya. Tinggal lagi oleh kerana ini pun rahmat Allah Ta'ala juga, yang fardu ni pun dia tidak dalam keadaan yang sama, tidak sama ataupun tidak mendatar saja keadaannya. Ada perkara yang fardu ni, amalan-amalan yang disebut sebagai amalan fardu dijadikan dalam Islam kita sebagai rukun dia, prinsip-prinsip yang utama ya. Ini kita tahulah rukun Islam bermula dengan amalan-amalan selepas syahadat, 2 kalimah syahadat, 4 lagi rukun Islam, semuanya dilambangkan melalui amalan-amalan fardu. Bermula dengan puasa, kemudiannya zakat, bermula dengan solat, minta maaf, zakat, puasa dan haji. Ini fardu ya. Jadi dalam bab ini syarat untuk menjadi seorang muslim ialah buat dalam kadar yang sepatutnya daripada amalan-amalan fardu itu tadi. Semayang fardu semua kita tahu 5 kali sehari ya. Ada juga setengah kalangan kita bila orang tanya kamu agama apa, dia jawab Muslim ya, tapi dia kata Muslim tapi tidak praktis. Dalam Islam dia tak ada Muslim tak ada praktisnya ya. Muslim mesti ada praktis dia ya. Sekurang-kurangnya praktis perkara-perkara yang menjadi rukun ini. Semayang kena cukup 5, kok mana pun ya, dalam sehari semalam. Sebab dia ini kadar yang paling minima ya, satu. Itu bab solat. Dan bila sebut rukun, maka dia menjadi asas agama. Pelaksanaan rukun menandakan agama dia maju, agama dia okey. Kalau rukun ni tak ada, maknanya walaupun dia mengaku dia beragama, hakikatnya agamanya sudah runtuh. Jadi kena pertahankan. Dalam apa pun keadaan, fardu mesti dan compulsory. Termasuklah yang lain dengan zakat. Sebab itulah kadarnya sangat sedikit sebenarnya. Walaupun Allah Ta'ala kata, aku tidak jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadat. Ibadat fardu, itulah dia yang paling besar sekali, yang 4 yang tersenarai dalam rukun Islam kita. Dan kalau kita nak kira secara overallnya, banyak mana sangat masa yang ataupun tuntutan melakukan 4 amalan fardu. Ya. Semayang 5 kali sehari. Paling lama lah kita ambil, nak kata 5 minit kok pendek sangat. Ya. Untuk satu fardu. Kali dengan 5, darab 5. Baru 25 minit. Fair ke tak? Bila Allah Ta'ala bagikan kepada kita satu hari 24 jam, tiba-tiba hanya 25 minit saja kita beri kepada Allah Ta'ala. Itu solatnya. Jadi kalau yang 25 minit ibu tak cukup, Masya Allah. Ya, di mana kita? Itu fardu, solat. Kemudian zakat. Zakat yang wajib ini fardu kepada orang yang berkemampuan saja. Orang yang fakir, yang tak ada sara hidup yang cukup untuknya, dia tak kena bayar zakat dah. Dah kurang lagi dekat situ ya. Dalam konteks zakat fitrah, kalau di wilayah persekutuan ini RM7 setahun. RM7 per tahun. Tak tahulah nak cakap macam mana. Masya Allah ya. Kalau RM7 dia pun tak boleh sebab dia miskin, dah jadi masalah lagi. Lagi kurang, lagi susut. Yang semayang tadi wajib dah 25 minit katakan, atau lebih kurang lah ya. Itu zakat, haji.
Minta maaf, semayang dengan zakat. Campur pula dengan puasa. Puasa fardu hanya sebulan bulan Ramadan. Kadang-kadang dia jadi 30 hari Ramadan, kadang-kadang dia jadi 29 hari. Dalam sekian ratus hari per tahun, Allah Ta'ala wajibkan kita berpuasa hanya sebulan. Paling lama pun 30 hari. 3. Yang keempat, fardu yang terakhir ialah haji. Haji ini kewajipannya ialah marratan fil hayat, fil umur. Sekali sepanjang hayat. Hidup 90 tahun, sekali dia kena pergi. Itu pun dengan syarat al-istita'ah. Kena mampu. Mampu di segi fizikal, mampu di segi keuangannya. Sebab itulah tradisi ibadat dari Islam ni dia ada banyak cara dilaksanakan. Ada ibadat yang saya sebut dalam kertas itu sebagai ibadat fizikal macam solat yang kita kena buat dengan body kita. Ada juga kombinasi di antara harta dan juga fizikal macam haji. Haji kena ada duit, kos yang cukup dan badan pula sihat. Kalau duit banyak, badan tak sihat, dia tak boleh pergi sendiri. Itu ada kaedah lain lah. Ya. Jadi ini kaedah itu. Zakat memang ibadat yang boleh disalurkan melalui harta. Ya. Hulurkan RM7 kalau zakat fitrah. Kalau harta dia banyak, tak kira lah zakat simpanan ke, zakat emas perak ke, zakat perniagaan ke, zakat pertanian ke, semua kena bayar mengikut kadar. Itu pun tak lebih daripada 5% daripada jumlah yang begitu banyak. Inilah keadaan atau realiti apa yang kita sebut sebagai fardu. Sangat-sangat sedikit. Itu di segi saiz dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, amalan fardu dia macam saya sebut tadi lah, dia menjadi satu tuntutan yang paling asas. Ya. Jadi jangan buat rajin, buat benda-benda yang volunteer ni, yang sunat. Satu lagi, ya. Satu lagi jenis ibadat ialah ibadat sunat. Ibadat sunat ini ada pilihan. Ya. Dia tak ada kadar yang paling ni, yang paling minimal, yang penting sunat. Dalam istilah fiqh dia gunakan berbagai-bagai istilah. Ada disebut sebagai nafilah, nawafil, ada disebut sebagai istihbab, ada disebut sebagai tatawwu. Semuanya menggambarkan amalan-amalan ini statusnya, keadaannya adalah pilihan. Itulah saya sebut tajuk kita tadi, ibadat sunat ini sebagai pelengkap. Yang fardu memang asas, hukum mana pun kena buat. Yang sunat ini yang akan melengkapkan amalan yang fardu yang sudah tentu akan terdedah kepada kekurangan di sana sini. Masya Allah. Jadi sebab itulah makanya amalan fardu itu yang pertama yang mesti dikerjakan dan menjadi syarat, ya, menjadi syarat untuk diterimanya amalan-amalan sunat yang menjadi amalan-amalan galakan itu tadi. Saya ada quote beberapa kata-kata daripada tokoh-tokoh besar dalam Islam kita. Sayyidina Abu Bakar pernah menyebut, dia kata Allah tidak akan menerima yang sunat sehingga ditunaikan yang fardu. Tengok. Jangan pergi rajin buat sunat, fardu tak tahu ke mana, ya. Itu satu. Yang kedua, Sayyidina Umar pula bersebut, seafdal amalan adalah menunaikan apa yang difardu oleh Allah dan mengelakkan diri daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi ini menggambarkan status dia. Ya. Kena settle dulu yang fardu itu tadi, barulah, ya, dilengkapkan dengan apa yang kita sebut sebagai amalan-amalan yang sunnah ini tadi. Masya Allah. Ya. Dalam satu hadis, Nabi kita pernah menyebut, hadis riwayat Ahmad, seseorang mengerjakan solat tidak akan ditulis, artinya tidak akan dicatat di segi ganjaran, reward yang diterima, melainkan ada yang dicatat sebanyak separuh, half daripada amalan yang dia buat, ada yang ditulis ganjarannya sebanyak 1/3, ada 1 suku daripada ibadat yang dia buat, ada 1/5 dan ada 1/6.
artinya tidak penuh. Ya. Ada orang tak ada sembahyang Zuhur ataupun sembahyang Jumaat hari ini pahalanya 100%. Tak. Ya. Ini Nabi sendiri sebut. Ya. Dia tahulah mesti ada di mana-mana kekurangan. Ya. Itu satu. Jadi sebab itulah makanya antara sebab yang disebut sebagai dipanggil punca kekurangan ialah di segi penghayatan dia, ya, di segi pelaksanaan dia juga, ya, mesti ada kekurangannya di sana sini. Sebab itu dalam satu hadis yang sangat yang masyhur, nanti bila hari kiamat, amalan yang pertama yang dia diperhitungkan di sisi Allah ialah amalan solat. Ini asas, ya. Buku akaun yang mula-mula ditutup ialah akaun solat kita. Dia tak pergi puasa dulu, dia pergi solat dulu. Ya. Tuan-tuan? Jadi kalau solatnya baik, barulah amalan lain jadi kerja. Kalau tidak, mengambilkan boleh lah. Kalau kata orang Negeri, ya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau diterima solatnya, Nabi kata, orang ini qad najah wa aflah. Orang tu akan menang, orang ini akan berjaya. Kalau tidak, dia akan rugi. Ya. Dia akan rugi. Karena tak settle dalam bab solat ini. Sebab itulah Nabi berkata sembahyang itu tiang agama, siapa-siapa yang mendirikan solat artinya dia telah mendirikan agama. Siapa yang tinggalkan solat, orang itu sudah meruntuhkan agamanya. Masya-Allah. Lepas itu cek balik, ya. Dan Allah Taala pun ialah dengan sifat adilnya. Allah Taala pun berfirman, lihat apakah hamba-Ku yang sedang dikira amalannya memiliki pahala ataupun amalan-amalan sunnah. Tengok. Dalam bahasa mudahnya, ditanya, sunat ada ke tidak? Fardu ada masalah dia tu. Ya? Dah tak cukup dah. Tadi paling banyak pun, tak sampai separuh yang diterima. Jadi bagaimana nak cover? Allah Ta'ala tanya, ada sunat ke tak? Tengok. Jadi bila ada sunat, masa itulah. Dan inilah peranan sunat. Untuk cover, untuk menampung kekurangan. Jadi, sempurnalah hisabnya. Yang fardu dikira tak cukup, tak layak cover dengan yang sunat ini. Dan ini berlaku dalam semua amalan. Ya. Puasa macam tu juga, zakat. Zakat sama juga. Ya. Tanya fardu dulu, ada masalah. Ditanya juga, ada juga hamba-Ku ini, dia buat infak sunat kah? Sedekah sunat kah? Ya. Zakat yang wajib itu wajib. Yang sunat infak biasa. Masuk dan tabung hari Jumaat RM1. Itu dikira. Ya. InsyaAllah. Jadi cek balik. Sama juga dengan puasa. Puasa 30 atau 29 hari sahur. Ada masalah. Ya. Mungkin di sana sini. Lapar dan dahaga saja. Jadi bagaimana nak cover balik? Allah Ta'ala tanya, ada puasa sunat ke tak? Dia cek balik. Sepanjang tahun tu, kita akan bincang selepas ni, ada pula puasa sunatnya tadi. Bantu yang fardu tadi tu. Samalah juga dengan haji. Ya? Haji mungkin pergi sekali sepanjang hayat. Ada berlaku masalah macam mana. Ada pula ke dia buat haji sunat atau umrah sunat yang boleh cover balik kekurangannya. Jadi jelas hadis yang riwayat oleh Imam Tirmizi ini menjelaskan peranan daripada amalan-amalan sunat yang kita buat ialah untuk melengkapkan amalan kekurangan yang ada dalam seluruh amalan-amalan fardu yang memang dari asalnya pun dah tak banyak. Ya. Jadi saya ikut format yang telah disusun oleh saudara Zainuddin. Saya berhenti setakat ini dulu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, semasa Ustaz berehat ni, dalam mungkin sekiranya ada soalan ataupun pertanyaan, sebab di ruangan chat tak ada soalan ni Ustaz. Mungkin kalau tak ada soalan lagi sebab baru mukadimah. Jadi, baru mukadimah. Mungkin kalau nak tanya boleh unmute-kan speaker dan terus bercakap. Silakan. Boleh live. Kita boleh live. Kalau ada soalan. Terutamanya Datuk Zainal ke ataupun sahabat-sahabat lain yang ingin bertanya. Silakan. Kalau tak ada,
Kita akan teruskan insya-Allah. Ada soalan? Silakan. Saudara Yusuf. Silakan Saudara Yusuf. Saudara Yusuf. Oh, no, ada ni. Ha. Di mana? Dah angkat tangan tadi tu. Silakan. Terus. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Tuan Haji. Okey. Yang aktif ni. Oh, ya. Betul. Saya dengar tadi bagus. Cuma saya nak kaitkan sebab pada masa yang sama saya berbincang dengan kawan di Universiti Utara. Ya. Tentang kerja kita. Tapi apa yang disebutkan tadi tu saya ingat sangat relevan supaya Betul. kita dapat masukkan dalam amalan kita. Ini yang kita kadang-kadang kita lupa, kita separate wajib dan sunat tadi tu kita masukkan sebab kita tak nak orang fikir wajib sunat dalam Islam ni hanya semayang dan doa. Jadi kita sebenarnya itu antara kita dengan Tuhan, tapi antara kita dengan manusia ni banyak yang kita perlu kaitkan dengan wajib dan sunat ni. Saya minta pandangan. Okey Ustaz, silakan sikit Ustaz. Macam mana kita nak gabungkan ibadat sunat ni supaya menjadi keutamaan pada orang Islam. Betul. Saya setuju sangat tu. Ya. Sebab tu saya tak sempat nak sebut lagi tadi. Kebetulan agak advance lah soalan ni. Ya, okey. Apa yang disebut sebagai, apa yang kita fahami sebagai ibadat tu ada dua jenis pula. Ya. Satu dia panggil ibadat khusus. Ibadat khusus tu yang dah disebut secara jelas, dia ni ibadat. Semayangnya, puasanya, hajinya, zakatnya. Tak ada siapa pun di kalangan kita yang anggap ini bukan ibadat. Itu namanya ibadat khusus. Satu lagi dipanggil ibadat umum. Ya. Umum ni merangkumi seluruh aktiviti kita. Janji kita buat kerana Allah Ta'ala. Tengok, makan gaji kita ke, kita jadi petani ke, kita buat industri apa ke, ya, dengan tujuan semata-mata untuk Allah SWT, dia akan makjur, dia akan mendatangkan pahala. Ya. Jadi ini termasuk apa yang diistilahkan oleh para ulama sebagai ibadat umum. Ya. Itu termasuklah. Ya. Sebab itulah saya sebut tadi, lupa nak sebut. Ada yang berkaitan dengan ibadat, dia jadi rukun. Macam yang kita tahu, ada juga benda tu fardu tapi tak jadi rukun, tapi benda tu jadi wajib. Ya, ini banyaklah benda yang wajib ni, termasuklah buat baik kepada mak ibu bapa, ini wajib. Berlaku adil, kita ada kuasa sikit, kena berlaku adil dengan orang bawah kita, itu pun wajib juga. Belajar, menuntut ilmu, ini memang ada hadis pun. Nabi kata dalam hadis Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu fardu. Ya. Include juga dekat situ. Satu lagi silaturahim. Ya. Kita anak beranak ramai. Ya. Cik Din lah, Haji Din ramai. Ya. Dengan Sultan Amir dia tu, dah tak tahulah. Tak tahu apa generasi dah. Cukup ramai. Ya. Jadi, kena concern juga bab ni. Sebab dia jadi wajib. Nabi sendiri dah bagi amaran, tak akan masuk syurga mana-mana orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Itu menunjukkan dia penting, dia wajib. Tinggal lagi dia jadi rukun saja. Jadi macam disebut oleh sahabat kita Cik Ahmad tadi, jadi apa yang kita sebut kerja harian kita untuk cari nafkah, jaga anak isteri semua sekali ni, dia tetap juga ibadat, tapi termasuk di bawah slot ibadat umum, bukan ibadat khusus. Itu respon saya, Adil. Okey, terima kasih Ustaz. Maknanya terima kasih pada sahabat-sahabat sekarang ni dah 26 orang Ustaz. Okay, yang mengikuti Zoom kita. Sebenarnya Ustaz, target saya setiap kali kita buat ceramah macam ni, saya berdoa pada Allah setiap masa supaya kurang-kurangnya 100 orang bersama kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi sementara tu sahabat-sahabat yang bersama, Yayasan Osa memang sentiasa akan mengadakan program-program supaya kita dapat membina khairat ummah, iaitu umat terbaik. Ya. Kita dah 64 tahun merdeka Ustaz, tapi kualiti umat perlu dipertingkatkanlah, termasuklah saya sendiri yang akan berusaha setiap masa. Jadi saya nak tanya Ustaz satulah Ustaz. Ya. Dalam setiap apa perbuatan kita ni Ustaz, kita diminta untuk mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim. Mana tu?
Jadi mungkin Ustaz boleh kupas sebelum kita pergi ke sesi kedua ni. Sebelum sesi kedua, sebab saya melihat betapa kedainya manusia ni. Kita perlu mengucap ini, kalimah ni, supaya Allah melindungi kita daripada godaan syaitan. Saya bawa Ustaz ulahkan sikit Ustaz, sebab saya sentiasa berusaha menghayati kalimah ni Ustaz. Saya cuba nak menghayati kalimah ni supaya dalam setiap perbuatan saya sedar perlunya Allah yang Maha Berkuasa itu memimpin kita. Silakan Ustaz. Terima kasih, Din. Ya. Ini kembali kepada cerita awal dulu yang dilalui oleh nenek moyang kita, Adam AS dengan Hawa AS. Ya. Kisahnya bermula di situ. Bila Allah Ta'ala, kita baca dalam awal surah Al-Baqarah, menjadikan Adam AS. Ya. Akhirnya, dia suruh atau perintahkan Adam, dijadikan Hawa kemudiannya, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, Hawa, kamu berdua ni duduklah dalam syurga. Ya. Buat tu dalam syurga, bukan main. Ya. Dan dalam syurga kerjanya satu je, pantang larang. Tak ada pantang, satu je, kecuali satu. Bila Allah Ta'ala berfirman, wala taqraba hazihi syajarah. Ya. Jangan kamu hampiri pokok ini. Yang larang satu, yang lain semua boleh belaka. Pokok ni jangan pergi dekat, itu je. Lalu, oleh kerana tahu dah masing-masing ada target, masing-masing ada tujuan, disebut oleh Allah Ta'ala pun, disebut wawaswasalahuma syaitan. Syaitan pun mula, bermula daripada tu bila Allah Ta'ala jadikan Adam, diperintahkan semua malaikat semua sekali, kena sujud kepada Adam. Appreciate dengan Adam. Malaikat semua sujud, kecuali syaitan. Illa iblis. Iblis tak sujud. Tengok. Oleh kerana itu, wa kana minal kafirin. Tak sujud kepada Adam, hormati, appreciate Adam, menyebabkan dia jadi kafir. Ya. Tengok. Dan dia dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Tengok, itu puncanya di situ. Ya. Kerana dia rasa dia lebih baik, Adam lebih koman daripada dia, maka dia kata, aku tak akan kredit kepada Adam. Ya. Khalaqnani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat daripada api, api lebih mulia daripada tanah. Masya Allah. Jadi dia enggan. Bila enggan, maka dikira sebagai derhaka kepada Allah dan kafir sejak situ. Jadi dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan dalam masa itulah dia pun mulalah cari. Mula tu duduk sekali, dah lawan dah. Ya. Tengok. Lalu oleh kerana dia dah di luar syurga, disingkir oleh Allah, Adam masih dalam syurga, dia pun pujuk bagaimana nak suruh Adam pun senasib dengan dia juga. Bermulalah tradisi itu. Sehinggalah Adam dan Hawa termakan dengan pujukan iblis ini, akhirnya itu kata saya mau balik dalam surah Al-Baqarah. Ya. Allah Ta'ala keluarkan Adam dan isterinya ke syurga dan diturunkan ke bumi, membawa tugas asal menjadi khalifah di bumi tadi. Jadi permusuhannya bermula di situ. Tengok, permusuhan mula di situ. Bila syaitan telah dijauhkan daripada Allah Ta'ala, dia dikafirkan kerana engkar dan enggan sujud, maka dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala selama-lamanya. Dan dia juga nekat. Dia akan lawan, aku akan perdaya seluruh zuriat Adam ni sampai bila-bila. La'aghwiyannahum ajma'in. Aku akan perdaya, aku akan goda semua zuriat Adam ni semua sekali, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba yang ikhlas. Ya. Jadi dia nak supaya orang lain keturunan Adam ni senasib dengan dia, kufur dan masuk neraka, maka dia akan mulakan usaha untuk memperdaya dan anak Adam tadi. Jadi perseteruan itu bermula di situ. Tinggal lagi, ya Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Pengasih, dia bagilah kaedah cara nak selamatkan diri daripada gangguan syaitan tadi, banyak dengan at-ta'wiz tadi, iaitu banyak menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta dilindungi daripada tipu daya daripada iblis dan syaitan ini tadi. Itu falsafah di sebalik al-isti'azah, apa yang kita sebut sebagai a'udzubillah itu. Dan kita memang nak mula semayang, kenapa? Memang minta kita jauh, sebab dia akan masuk lain juga. Sekurang-kurangnya
untuk menggagalkan apa yang kita buat. Takut-takut kita ni masuk syurga dan tak akan bersama-sama dia di dalam neraka Allah Taala. Jadi sebab itulah caranya dengan memperbanyakkan auzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi janganlah lokek nak sebut benda yang sangat mudah supaya kita dipelihara daripada musuh yang terlaknat ini. Itu rasma saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Okey, kita nak masuk round kedua ni Ustaz. Tapi apa yang saya nampak di sini, sifat syaitan ni engkar dan sombong, dan sombong. Dan dia musuh kita. Jadi manusia yang mempunyai sifat ingkar dan sombong ini adalah musuh manusia. Walaupun dia berupa manusia. Betul tu Ustaz? Syaitan itu ada syaitan manusia, ada syaitan ni. Ada dua jenis. Jadi kita kena usaha. Itulah falsafah Yayasan Awesome. Kita nak usaha supaya bina umat terbaik yang ikhlas kepada Allah. InsyaAllah. Itu Yayasan Awesome. Jadi untuk itu kita pun nak peringat sahabat-sahabat kita sekarang ni 27 orang. Yayasan Awesome pada sempena Maulidi Rasul nanti 19 bulan 10 kita akan lancarkan program Yayasan Awesome iaitu program Gerak Prihatin yang menekankan pada pembinaan umat terbaik, gaya hidup sihat, kelestarian alam sekitar dan memperkasa ekonomi. Jadi kita akan lancar di Kota Baru insya-Allah. Jadi harap-harap sahabat-sahabat akan bersama berkumpul di Kota Baru insya-Allah. Okey. Okey Ustaz, teruskan sesi kedua. Yang itu tentang ibadat sunat yang melengkapkan kepada ibadat wajib ni. Silakan Ustaz. Sebelum tu saya nak sebut satu ayat pasal syaitan tadi tu. Okey. Allah Taala ada gezek dalam Quran, innasyaitan lakum adu. Syaitan itu bagi kamu permusuhan seru. Fattakhizuhu aduwa. Layan dia macam musuh. Itu kaedah dia, ya. Jadi janganlah ya manusia makhluk syaitan ini buat baik macam mana pun mesti ada niat jahat. Ya, jadi sebab itulah makhluk ni ada 3, manusia yang baik 100%, malaikat. Ni tak ada no, yes je. Yang jahat tu memang syaitan, ya. Tak ada. Kalau buat baik pun pujuk Adam macam-macam lagi, niat dia jahat. Yang separuh-separuh ada baik, ada jahat, tu kita manusia. Ya? Ada yang boleh naik sampai peringkat malaikat, ada yang jahat mengalahkan malaikat syaitan tadi tu. Itu manusia. Jadi perlu kepada asuhan berpanjangan. Mudah-mudahan kita akan dekat kepada malaikat lah insya-Allah, ya. Kita sambung apa yang bahagian kedua macam disebut oleh Jidin tadi mengenai sunnah, ya. Jadi ada di sana amalan-amalan yang kita buat ini dikategorikan sebagai amalan-amalan sunnah, ya. Tinggal lagi ini flexibility dia, ya. Yang wajib kita kena buat sekurang-kurangnya yang minima, ya. Itu yang fardu tadi tu, ya. Semayang mesti buat 5 kali sehari. Puasa kena buat 30 atau 29 sebulan Ramadan, ya. Zakat wajib tadi, dan haji sekali seumur hidup kalau mampu. Itu kadar yang minima. Dalam itu dalam Islam ni pula ada pula satu amalan yang sunnah. Yang sunat ini pintunya terbuka seluas-luasnya, ya. Dia tak ada limit. Kamu nak sembahyang sunat banyak mana, please. Tengok. Jadi ini tinggal lagi hukumnya tidak wajib, tetapi kita dianjurkan supaya merebutkannya sebaik-baik mungkin. Dan dia termasuk dalam semua ibadat yang fardu tadi itu, ya. Jadi kalau ada sembahyang fardu, ada pula sembahyang sunat. Kalau ada zakat fardu, ada pula zakat sunat, sedekah, infak, ya. Kalau ada puasa fardu sebulan Ramadan, ada pula puasa sunnah. Kalau ada haji yang fardu sekali seumur hidup, selepas itu digalakkan pergi pula untuk melengkapkan yang sunat. Jadi semua, dan termasuk dalam semua aktiviti kehidupan kita yang telah saya sebut sebagai respon kepada soalan daripada sahabat kita Cik Mat tadi, ya. Itu amalan yang disebut sebagai sunnah, ya. Tinggal lagi ramai juga di kalangan kita ni yang gagal memahami maksud dia, hikmat yang ada di sebalik amalan-amalan sunat ini tadi. Bila kita ajak sebagai contohlah
supaya lepas sembahyang fardu, sembahyang zuhur 4 rakaat, kita anjurkan sembahyang sunat sebelum atau selepas. Ramai di kalangan kita dia kata sunat je Ustaz. Tengok satu jawapan dia. Lepas tu bila masuk bulan masa-masa selepas bulan Ramadan, ada hari tertentu yang kita digalakkan supaya berpuasa, contohnya hari wukuf katakanlah, ya. Dia kata sunat je. Tengok. Jadi apa maknanya tu cakap-cakap tu? Menandakan dia tidak faham, ya. Tidak faham, dan ketidakfahaman dan juga kegagalan kita tu menyebabkan kita sangat rugi, ya, kerana tidak melayani perkara-perkara yang sunat ini dengan keadaan yang sepatutnya. Jadi sebab itulah kalau itu keadaannya, pentingnya sunat, saya rasa cantik kalau kita boleh semak sedikit, dan memang saya masukkan dalam paper saya itu apakah rahsia ataupun faedah amalan-amalan yang tidak fardu ini. Yang sunat ni apa benda, ya? Walaupun dia tidak wajib, tapi digalakkan supaya kita buat. Untuk apa sebenarnya? Saya senaraikan 8 ataupun 7 perkara. Kita tengok. Yang pertama disebut, dia kata amalan sunat ni bagaikan pagar. Pagar kepada yang fardu, ya. Jadi kalau yang sunat pun dia tak tinggal dah, dia jaga dah. Artinya insya-Allah yang fardu dia tak akan jaga sampai bila-bila. Itu dijadikan benteng yang mengelilingi yang fardu itu tadi. Sebab itulah kita kena pelihara yang sunat ni tadi. Itu satu, ya. Yang kedua, sunat sebagai pelengkap. Ini tajuk kita, ya. Tak sempurna amalan fardu kecuali kalau tidak disertakan dengan amalan sunat. Jadi kena buat yang sunat ni juga. Yang ketiganya, sunat sebagai dalil pengabdian kita kepada Allah Taala. Kalau fardu tu orang kata tak cukup benda yang paling asas, ya. Tengok. Buat dalam kadar yang cukup makan itu benda yang tak boleh kita menyombong. Semayang. Kamu semayang banyak semayang Ustaz. Berapa? 5 kali sehari. Kuat saya semayang Ustaz 5 kali. 5 kali itu baru cukup makan, bukan kuat, ya. Ini baru cukup makan. Nak tahu kuat tak kuat? Tambah banyak mana pula dia semayang sunat. Baru tahu. Semayang sunat berapa banyak? 14 rakaat satu hari satu malam. Tengok. Ataupun kalau kita tengok baca sirah orang soleh dulu, kadang-kadang sampai beribu rakaat satu hari. Itu baru betul kuat, ya. Jadi dia dianggap sebagai tanda pengabdian. Sebab manusia ni suka kepada relax, santai-santai, duduk relax, ya. Jadi sebab itulah makanya kalau dalam keadaan macam tu dia rajin juga melakukan amalan-amalan yang sunat ni tadi, maknanya dia sudah dapat rasa apa yang kita sebut sebagai kemanisan beribadat itu. Dia rasa tak selesa kalau tak dapat memperbanyakkan sebanyak mungkin amalan-amalan sunat tadi. Yang fardu, itu tak boleh nak menyombong sebab itu paling asas. Itu kira baru bayar hutang je, ya. Jadi rugi sangat, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan sunat ni menandakan kita ni berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah sedekat-dekat mungkin, ya. Dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala kata, hamba-Ku ni terus melakukan amalan-amalan yang Aku suruh, iaitu perkara-perkara yang Aku fardu. Itu yang fardu lah, yang rukun yang kita sebutkan tadi. Dan dia terus lagi mendekatkan diri kepada Aku dengan melakukan amalan-amalan sunat. Kemuncaknya apa? Hatta ahbabtahu, kata Allah Ta'ala. Hadis kursi. Sehingga Aku sayang kepadanya. Ya. Dalam buku saya, petunjuk Nabawi bagi hati, saya sebut di sana satu hadis yang bertajuk wali-wali Allah Ta'ala. Nak jadi wali ni ialah dengan memperbanyak, dengan terus konsis melakukan amalan fardu dan terus berkekalan melakukan amalan-amalan sunat. Sebab Allah Ta'ala dah gazet orang yang melakukan amalan sunat ni sampai ke satu peringkat dia Aku sayang. Ini orang wali maknanya. Wali itu bukan pakai jubah labuh, tak, ya. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala dengan banyak melakukan amalan-amalan ini tadi. Masya Allah, ya. Jadi ini taqarrub dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari nombor 6502. Saya masukkan dalam buku saya, ya. Kemudian yang kelima, kelebihan rahsianya ialah pintu untuk memperoleh keuntungan.
Saya dah sebut tadi, buat fardu itu baru cukup makan. Jadi bagaimana kita nak grab sebanyak-banyak mungkin pahala melalui amalan-amalan sunat ini. Sebab itulah makanya banyak Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran bagi mereka yang melakukan amalan sunat. Sebagai contoh, ya, semayang sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Nabi sendiri SAW tak pernah tinggal 2 rakaat sebelum subuh ni. Sebab tu dia kata 2 raka'atainil fajr, 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tengok. Itu yang sunat banyak tu. Yang fardu kita tak sebutlah, ya. Tengok. Jadi ini kelebihannya besar. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dalam dunia. Yang kita duk pulun, kita duk kejar mahal sangat dunia, rupa-rupanya ada dalam 2 rakaat sembahyang subuh. Sebelum subuh itu tadi. Ganjarannya, masya-Allah, besar tuan-tuan, ya. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok balik puasa Syawal. Dalam satu hadis Nabi kata siapa-siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian disusuli 6 hari daripada bulan Syawal, ka'annahu shamad dahar, seolah-olah dia berpuasa setahun. Mudah ke tuan-tuan nak puasa setahun. Nak berhabis bulan Ramadan pun masya-Allah, tiba-tiba nak puasa setahun. Jadi pahala puasa setahun itu boleh diperolehi hanya dengan menyambung puasa kita tambah 6 hari lagi daripada bulan Syawal. Sunat hukumnya. Puasa 6 tu sunat, tapi ganjarannya masya-Allah luar biasa. Tengok, orang kata unlimited punya ganjaran. Jadi itu contoh dia, masya-Allah. Jadi sebab itulah saya suka nak ingatkan kepada diri saya. Kalau dalam benda-benda yang dunia kita pulun habis, tak pernah puas, tak pernah cukup, pulun habis. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan dunia, bagaimana kita tak boleh buat? Pulun habis juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhirat dan pahala akhirat. Ya. Jadi barulah fair, barulah adil. Ni bab dunia pulun habis, bab akhirat cukuplah kenapa yang ada. Jadi tak betul falsafah, ya. Jadi kita kena dua pulun, insya-Allah, ya. Itu item yang kelima. Yang keenam, amalan-amalan sunat ini juga menjanjikan hubungan yang berterusan di antara kita dengan pencipta kita, iaitu Allah. Yalah macam kita sebut tadilah, kalau nak kira yang rukun tu berapa sangat? Sembahyang 5 kali sehari, baru 25 minit dia sebut tadi, lebih kurang daripada 24 jam. Zakat, masya-Allah, sikit sangat. Sekali setahun je bayar zakat. Ikut haul cukup nisab sekali setahun. Ya. Masa tu je dia dengan Allah Ta'ala. Tengok, puasa 30 hari atau 29 per tahun juga. Jadi, bila kita melakukan amalan sunat sebagai tambahan, maknanya kita tidak membataskan hubungan di antara kita itu hanya dalam 5 item tu, tapi seboleh-bolehnya sepanjang masa sepenuhnya. Yang fardu tak ada lah, kecuali yang kena hayati yang sunat ni tadi juga, ya. Itu sebagai perkara yang keenam. Yang ketujuh, Allah Ta'ala juga menjanjikan pintu keampunan melalui amalan-amalan sunat. Contoh yang sangat menarik apabila pembantu kepada Khalifah Osman Ibn Affan, namanya Humran. Dia ceritakan mengenai satu orang yang telah ditegur oleh Sayyidina Osman, wuduk dia. Dia nak semayang, dia ambil wuduk, Sayyidina Osman tengok ada yang tak betul, ya. Jadi Sayyidina Osman minta dia ulang balik, ya. Ternyata memang fail, ya. Lalu dia pun datang, dia kata, "Pak Cik, tolong tengok cara saya wuduk." Dia pun ambil ulang balik, ya, daripada awal basuh tangan sampailah basuh kaki, ya. Dan dia sebut satu, dia kata apa? Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddau nahwa wudu'i. Aku tengok Nabi berwuduk macam cara yang aku tunjuk kepada Pak Cik tadi, bagaimana wuduk dia. Di hujungnya Nabi kata apa?
Siapa-siapa yang selesai wudu, habis saja wudu, lalu dia semayang 2 rakaat. Ni semayang sunat ni. Sunat wudu 2 rakaat. Lepas tu la yuhaddisu fihi ma nafsahu. Tak sembang apa-apa, tajuk lain. Lepas ambil wudu, semayang sunat wudu. Masya-Allah, ya. Apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dengan hanya 2 sunat wudu, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa lampau dia. Itu baru 2 rakaat. Jadi kalau kita biasakan ni, kita akan sebut pula nanti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Ini juga amalan-amalan sunnah. Yang fardu kita tak kisah, ya, tak masuk. Ini ganjaran di sebalik amalan fardu. Tengok. Jadi jelas di situ, masya-Allah, ya. Jadi sebab itulah pertamanya kalau kita tengok lagi ganjaran juga, ya. Qiyam Ramadan. Tengok, puasa wajib. Qiyam Ramadan ni sunat. Qiyam Ramadan ialah duduk beriktikaf di masjid, sembahyang tarawih. Nabi kata, man qama Ramadan, siapa sayang qiyam Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan penuh harapan, dengan ini ghufira lahu ma taqaddama min. Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa lampau dia hanya melalui qiyam Ramadan, ya. Jadi saya sebutkan tadi, amalan-amalan sunat merupakan cara bagaimana Allah Taala nak hapuskan kesalahan-kesalahan lampau kita. Dan amalan sunat juga boleh membawa kita ke syurga. Kalau fardu lagilah yang sunat. Masya-Allah. Yang jelasnya satu hadis yang sangat terkenal, riwayat Bukhari, Nabi lepas main subuh dia jumpa dengan Sayyidina Bilal. Dia kata, wahai Bilal, tolong beritahu kepada aku amalan utama yang kamu buat setelah kamu masuk Islam. Sejak kamu jadi orang Islam ni, apa amalan yang hebat, yang special yang kamu buat? Menung Bilal. Dia kata, tak ada apa ya Rasulullah. Ya? Tak ada apa amalan yang hebat-hebat yang aku buat. Tengok. Kerana Bilal mengaku depan Nabi SAW. Cuma dia sebut, illa malaikat. Kecuali, kata dia, aku berwudu pada waktu malam dan siang. Aku susuli pula dengan wudu itu semayang sunat wudu. Satu. Bahkan dia juga sebut, tabiat wudu Bilal ni, mahaddasu, tidak akan berhadas, tidak akan batal wudu saya, illa tawaddatu, kecuali saya akan wudu balik. Jadi Sayyidina Bilal ni berkekalan berada dalam wudu. Batal dia pergi ambil wudu, lepas ambil wudu semayang sunat 2 rakaat sunat wudu. Nabi tanya dia, apa yang kamu telah buat wahai Bilal? Inni sami'tu, ya, aku telah mendengar derapan sepatumu di syurga Allah Taala. Tengok, melalui amalan sunat Allah Taala telah memasukkan Sayyidina Bilal ini ke dalam syurga Allah Taala. Dan kelebihan yang terakhir ialah memenuhi keperluan untuk sesama kita manusia, ya, masyarakat. Zakat sebagai contoh, ya. Zakat ni tujuannya untuk membantu fakir miskin. Keluar macam-macam cerita orang miskin termasuk zaman Covid ni. Saya baru baca pagi ni kes OKU yang curi duit tabung masjid. Tengok macam-macam cerita keluar. Jadi ini juga memerlukan mereka yang yang berada dalam keadaan macam ni perlu kepada sokongan semua pihak. Masya-Allah, ya. Jadi kalau zakat yang wajib yang dibayar oleh setiap orang Islam tidak mencukupi untuk menampung keperluan terutamanya di zaman krisis dan di zaman bencana. Contoh yang kita tahu kes kepala air yang berlaku dekat Ian baru ni. Masya-Allah. Sampai beratus-ratus ribu rugi, ya. Jadi masyarakat ni perlu kepada sumbangan daripada masyarakat. Jadi katakanlah duit zakat dah habis. Jadi bagaimana? Maka masa tu sumbangan sunat, infak sunat, sedekah sunat yang dihulurkan daripada dari masa ke masa akan memenuhi keperluan masyarakat ini tadi, ya. Dan kemudiannya
kita akan sebut selepas ini untuk sesi berikut apa dia amalan-amalan sunnah yang ada dalam amalan-amalan utama rukun tadi, ya. Untuk pusingan ni saya hanya bagi dulu apa namanya falsafah ataupun hikmat. InsyaAllah kita akan sebut pula lepas ni apa pula amalan-amalan sunat yang kita dituntut sangat-sangat dalam rukun utama kita. Terima kasih Ustaz. Okey. Kita ada dua soalan ni Ustaz sebenarnya. Satu soalan dia tanya surah apa yang Ustaz baca. Mungkin yang tentang syaitan nak goda sampai akhir hayat tu kot. Surah tu. Masya-Allah. Surah apa tu Ustaz? Nama dia? Oh, tak ingat, nanti saya cek balik. Cek balik. Okey. Lepas tu satu lagi ada soalan tanya tentang ibadat Uhud. Uhud. U-H-U-D. Uhud. Ibadat Uhud. Maknanya di Bukit Uhud ni. Ibadat apa? Saya pun kurang jelas ni. Ibadat kubur, Uhud. ya? Ziarah kubur. Je. Okey. Ziarah kubur lah. Alah, bagi tengok syuhada Uhud dia lah, itulah. Ya. Kau kena Okey, semaya pula situ. Jadi tak ada lah ibadat-ibadat lain Ustaz kan? Tak ada ibadat khusus, tak ada, ziarah je. Ziarah kubur je lah, mengingati ziarah peperangan kubur, itulah, jihad itulah kan? Nak kenang balik tapak Uhud itulah kot. Okey Ustaz, sebenarnya kita dah ada 27 orang sahabat bersama ni Ustaz. Selamat Tapi datang. dengan kemudahan Zoom ni Ustaz, yang paling jauh di sini kita ada sahabat daripada Kuching, Sarawak Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah. Daripada Muar, daripada Kelantan dan juga daripada Ipoh. Ini sahabat-sahabat daripada Melaka ada Ustaz. Yang saya dapat kenal di sinilah. Jadi maknanya nak menunjukkan 27 sahabat di sini setelah mendapat ilmu daripada ustaz ni, daripada ni Daim ni daripada Pekan Pahang. Alhamdulillah. Ya Allah, masya-Allah. Jadi saya dilihat di sini apabila ustaz cerita ke-77 hikmah sunat, rahsia sunnah ni, saya sangat teruja Ustaz, tapi saya terus terpesona Ustaz. Bagaimana saya nak melaksanakan ini semua Ustaz, supaya sudah dengar daripada Ustaz ni, kalau saya tak dapat laksanakan, Masya-Allah Akbar, mungkin saya tak mau ditanya Allah nanti. Mengapa saya tidak dapat laksana ini semua Ustaz? Jadi contohnya macam puasa sunat ni Ustaz. Ya. Saya nak tanya Ustaz lah. Dulu-dulu masa saya muda tu Ustaz, memanglah kurang ibadat sunat pun kan. Ibadat wajib pun tertinggal-tinggal kan Ustaz kan masa muda-muda. Sama lah tu. Tetan hari putih ni. Puasa hari putih ni Ustaz. Sunat 3 hari. Sebab Nabi ada puasa paling kurangnya 3 hari. Cuba Ustaz cerita sikit pasal sunat hari putih ni. Nanti akan masuk dalam akan masuk. Okey, tak apa. Tapi yang takarub tu maknanya Ustaz ialah wali Allah takarub ni. Takarub nu untuk asalnya takarub tu qarabah, nak dekatkan diri. Jadi nak dekatkan diri dengan Allah tu melalui amalan sunat lah. Yang fardu macam saya sebut tadi tu baru biasa je, apa namanya? Tu baru bayar hutang je yang fardu tu. Yang sunat ini ialah dengan takarrub sampai Allah Ta'ala kata dalam hadis saya sebut tadi, hatta uhibbu. Aku sayang orang ni kerana dia banyak dekat dengan aku sampai aku sayang. Ada lagi kita tu. Ada lagi kelebihannya. Masa tu dia memandang dengan pandangan aku, dia menyentuh dengan sentuhan aku. Itu kelebihan lagi lah. Ini yang golongan wali yang kita sebutkan tadi tu. Alhamdulillah. Kita tanya sahabat ni kalau ada soalan, mungkin yang tak tulis di chat, mungkin nak tanya terus pun boleh. Ada yang nak tanya terus? Ada nak tanya terus? Apa ni, Dayang daripada Sarawak kau nak tanya daripada Kuching? Okey, kalau nak tanya, apa ni, sahabat-sahabat lain nak tanya boleh? Cik Naim kalau nak tanya soalan daripada Pekan Pahang, boleh tanya? Kalau tidak, kita akan pergi pada round ketiga sebagai penutup lah pada Ustaz. Ada soalan lain sebelum saya ni? Okey Ustaz, sebelum tu Ustaz, saya nak tanya pasal wuduk yang berpanjangan ni Ustaz. Yang diamalkan oleh saudara Bilal ni. Sebab saya, Alhamdulillah Ustaz, saya mohon Ustaz doa kepada saya supaya saya memang
membaharui wuduk saya apabila batal lah. Tetapi saya tak buat solat sunat. Solat sunat wuduk saya tak buat. Tu kena tambah lah. Kena tambah. Dua tu diampun dosa tu memang itu. Okey, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, marilah kita bersama-sama sebab saya tengok macam ni Ustaz, zaman pandemik ni Ustaz, ianya adalah urusan Allah. Allah makhluk Allah kan? Betul. Jadi maknanya mesti ada silap kita yang Allah bagi pandemik ni. Kan? Silap umat dia ni. Jadi maknanya saya melihat itulah saya melakukan memperbaiki yang wajib dan yang utama sebenarnya ialah itulah saya pastikan saya berwuduk setiap masa lah untuk saya dilindungi daripada wabak COVID ni. Jadi mungkin kalau sangat. Ini soalan apa ni? Adakah solat sunat wuduk? Adakah solat sunat wuduk tu? Tadi Ustaz dah beritahu sunat wuduk itu setelah membaharui wuduk kita kena buat solat 2 rakaat. Lepas ambil wuduk tu. Itu soalan dia ada. Ya, betul. Lagi soalan dalam chat ni apa lagi? Jadi berbalik dengan ni, dengan bala yang pandemik tadi yang ni. Ya, okey. Sayyidina Ali ada ungkapan dia yang sangat cantik. Dia kata nazala balaun illa bizambin. Tidak akan turun bala itu kecuali kerana faktor dosa. Ya, faktor dosa. Dan tidak akan diangkat bala itu illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Jadi pakat taubat belakalah. Kita semua mudah-mudahan Allah Ta'ala akan angkat bala yang diturunkan kepada kita. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Maknanya sahih Ustaz. Maknanya dosa ni Ustaz banyak sangat Ustaz. Ya. Apabila ada telefon ni Ustaz, dosa senang je dicipta Ustaz. Dia dapat berita, dia hantar Ustaz. Dapat berita Ustaz. Yang paling bahaya sekali Ustaz, tunjuk gambar Ustaz, gambar diri masing-masing. Allah. Jadi itulah sahabat-sahabat yang selama 28 orang ni, marilah kita bertaubat, insya-Allah semoga Allah bersihkan kita, lindungan kita daripada wabak ini dan juga apa saja bencana. Okey Ustaz, kita masuk round terakhir Ustaz. Okey. Terima kasih. Okey. Yang ketiga ni saya sajalah memang ini kemuncak dia sebenarnya pun ya. Amalan-amalan sunnah ya. Saya dalam nota boleh saya mak balik, saya telah senaraikan ada sunnah dalam solat. Ya. Jadi jangan salah fahamlah. Ramai di kalangan kita dok anggap sunat ni ada dalam ibadat-ibadat biasa aja ya. Jadi memang dalam ibadat utama memang ada yang sunat di samping yang fardu itu ya. Terutamanya yang saya panjang perbincangannya dalam paper ini ialah sunat dalam solat ya. Dia ada dua jenis sunat solat ini. Yang pertamanya sunat yang berkaitan dengan keadaan dan sebab. Dia ada ada kaitan dengan sebab. Ada sebab tu ada sembahyang sunat dia. Sebagai contohnya sembahyang minta hujan. Tengok bila kemarau kena sembahyang minta hujan ya. Nabi pernah diberitahu, dia kata pokok habis di sana ya Rasulullah, turunlah ke maka Nabi pun terus sembahyang minta hujan tadi itu ya. Ada sebablah. Bila musim kemarau kena dituntut ya. Jangan buat hujan tiruan saja, kena sembahyang sunat juga ya. Masya-Allah. YB sekali jadi tok imam dekat padang mana-mana, masya-Allah. Itu memang dituntut sangat-sangat. Itu satu. Yang keduanya sembahyang sunat tawaf. Bagi sahabat yang sampai ke Mekah dah selesai tawaf untuk umrah ke untuk apa haji, habis dah 7 keliling, turun belakang konstan sikit, di belakang makam Ibrahim tu sembahyang sunat 2 rakaat dekat situ dipanggil sunat tawaf ya. 2. Ini untuk orang yang berada di tanah suci jelah ya. Yang kedua, yang ketiganya sunat ihram ya. Nak pergi ke Mekah, tak kiralah di KLIA ke di mana-mana, kita sembahyang sunat 2 rakaat ihram, lepas tu niat ihram ya. Itu memang ada sebablah. Kalau tak ada sebab duduk di rumah ya. Tiba-tiba sembahyang sunat ihram, tak betul lah, tak ada sebab ya. 2. Ataupun yang paling dekat dengan kita sembahyang tahiyat masjid.
Ni tahiyat masjid. Kenapa sembahyang ni ada? Kerana kita masuk ke masjid. Tahiyat tu hormat kepada masjid. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, siapa-siapa yang masuk ke masjid, jangan duduk dulu kecuali kena sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Masya Allah. Ya. Bahkan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang sahabat nama Sulaik. Sulaik ni dia datang lewat. Hari inilah hari Jumaat ni. Ya. Lewat sikit pergi ke masjid. Nabi dah naik mimbar dah. Ya. Sudah pun berkhutbah. Dia pun oleh kerana Nabi khutbah, dia pun terus duduk. Nabi daripada atas mimbar, dia kata, Sulaik, kum, bangun. Ya. Irka' raka'atan. Semayang dulu 2 rakaat. Ya. Jadi walaupun Bilal sedang menyampaikan khutbah, kita juga masih dianjurkan supaya semayang sunat tahiyat masjid. Ya. Pada masa itu. Lainlah kalau masa agak lega lagilah, ya. Masa khatib atau imam tengah khutbah itu pun dianjurkan supaya kita semayang sunat tahiyat masjid. Seterusnya sunat wudu, kita dah sebut tadi. Setiap kali berwudu, semayanglah sunat wudu. Hadis Humran yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Dan termasuk juga sunat istikharah dan sunat hajat. Ya. Kalau ada hajat, ada keperluan, dipanggil minta keputusan daripada Allah Taala. Ya. Sembahyang sunat 2 rakaat memang dalam bab istikharah ni doa pun dia ajar oleh Nabi. Ya. Minta Allah Taala pilih kepada kita dengan pilihan yang terbaik. Ya. Ada juga sembahyang sunat hajat sendiri. Cuma hadis yang berkaitan dengan sembahyang sunat hajat secara khusus itu saya lihat ada masalah sanad sikit. Walaupun ada juga di kalangan para ulama kita yang mengharuskan sembahyang sunat hajat. Saya pun tidak nak kontra, nak sembayanglah. Tinggal lagi sanadnya ada masalah. Jadi kita boleh ambil sama ada sembahyang sunat atas alasan dia termasuk dalam fadail, boleh kita sembahyang hajat juga. Kalau tidak, ambil slot sembahyang istikharah tadi. Ya. Jadi itu sunat yang ada sebab. Ya. Ada juga sunat-sunat yang ada satu lagi. Sunat jenazah. Ini pun satu. Ya. Sembahyang sunat jenazah. Sunat jenazah ni bila ada kematian lah. Jenazah ada. Lah sembahyang sunat jenazah. Nabi kata, siapa-siapa yang bersama-sama dengan jenazah ini, kalau pergi ziarah pun, kebetulan sempat sembahyang sunat, dia akan dapat qirat. Ganjaran sebesar bukit Uhud. Dan kalau ada masa lapang, bukan saja sembahyang jenazah, dia sempat iring sampai ke tanah kuburan, Nabi kata dia akan dapat 2 qirat. Pahalanya sebesar gunung yang seperti bukit Uhud. Jadi bila pergi tempat orang meninggal, sembahyanglah sunat. Tak kena sangat orang duduk sembahyang sunat, kita duduk isap rokok dekat beranda masjid. Ya. Sedangkan ganjarannya sangat besar. Ya. Kalau dulu dia kata cukuplah Tok Imam dengan jawatan kuasa aja. Kita ni bukan AJK kita, ya, rebut peluang itu tadi. Nak cari kat mana pahala yang begitu banyak, ya. Kemudian ada lagi sunat-sunat yang lain, yang kedua iaitu yang dikaitkan dengan waktu. Yang saya senaraikan di bawah ini secara ringkasnya, pertamanya ialah sembahyang sunat 2 hari raya. Ini memang sunnah besar. Nabi arahkan hari raya zaman Nabi dulu special, walaupun dia ada Masjid Nabawi, sembahyang hari raya dia tak buat dekat Masjid Nabawi. Dia pergi buat di tanah lapang di mana orang berkumpul dekat situ. Ya. Saya bila sampai di Saudi dulu, kawan tunjuk saya, dia kata, ni tu masjid tu Ustaz, dia kata. Saya kata, masjid apa? Rupa-rupanya masjid hari raya. Tanah lapang sebesar stadium. Ya. Bila dia orang nak sembahyang sunat raya, haji ke puasa, dia pergi sembahyang di tanah lapang tadi. Ya. Mungkin kawasan dia sesuai lah. Ya. Di zaman kita yang sentiasa hujan ini, masalah sikit lah kot. Tapi kalau boleh kita try sekali-sekali, sembahyang di tanah lapang, kerah habis, tak kira lah anak dara ke, orang tua ke yang sedang berhaid, sekurang-kurangnya dapat manfaat daripada khutbah yang akan disampaikan. Itu satu. Ya. Kemudian sunat yang berkaitan dengan waktu ini ialah sembahyang sunat tarawih. Ya. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang sembahyang sunat tarawih terus bersama-sama imam, tidak bersurai kecuali imam sudah selesai, orang macam ni dia sudah dikira menghidupkan malam seluruhnya. Nak cari kat mana? Ya? Malam tu dikira dia qiyam seluruh malam.
Jadi kena sembahyang tarawih. Lah antara lain sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud dan sunat witir, termasuk juga apa namanya sunat rawatib. Ya, sunat rawatib ni sunat yang sebelum dan selepas solat fardu. Ya, masing-masing ada apa namanya kelebihan-kelebihannya. Sunat rawatib kita nak kira ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Ini kadang-kadang ramai kawan-kawan kita keliru. Ya. Yang muakkad yang sangat-sangat digalakkan. Ya. Yang tidak muakkad semuanya sunat juga, tapi dia punya apa namanya penekanan tu agak ni sikit. Ya. Jadi ada dua jenis. Yang muakkad jelaslah hadis Ummu Salamah ada 12 rakaat. Ya. Ummu Habibah isteri Nabi kata, siapa-siapa yang semayang dalam sehari semalam 12 rakaat, banallahu lahu fil jannati baitun. Allah Taala akan bangunkan untuknya rumah di syurga Allah Taala. Hanya dengan 12 rakaat. Ya, dicobalah kita coba ambil apa namanya sepenuhnya 12 rakaat sehari semalam. Ya, macam yang sahabat saya Haji Zaidin katalah, mungkin kita sekarang ni tak sibuk sangat kerana pandemik ini, kalau boleh tumpu, Masya Allah, boleh sempurna 12 rakaat ni pun Masya Allah, sangat cantik. Ya. 2 rakaat sebelum subuh, Zuhur, 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, kemudian Maghrib selepas 2 rakaat, Aisyah 2 rakaat, apa namanya itulah yang disebut dalam hadis Ummu Habibah. Ada pula hadis daripada Ibnu Umar, apa namanya 10 rakaat. Itu mungkin ada masalah lah, tak apalah, yang penting tak clash. Ya. Ada kata 12, ada kata 10. Ini yang sunat apa namanya rawatib ini. Jadi ulama Imam Bukhari kata kita boleh amal dua. Kadang-kadang kita buat 12, kadang-kadang kita buat 10. Ya. Jadi ini tak clash lah. Yang penting apa namanya kedua-duanya hadis sahih. Ya. Oleh Aisyah dan juga oleh Ummu Habibah dan apa namanya Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Habibah. Ya. Jadi selain sunat maghrib kita tahulah 2 rakaat sebelum, dan dianjurkan juga dalam sunat-sunat ni sebenarnya kita dianjurkan kalau boleh jangan tak boleh tak buat pula. Ya. Kalau boleh dilakukan di rumah masing-masing. Ya. Nabi satu masa dia pergi ziarah Bani Abdul Ashhal, dia sembahyang maghrib dekat situ. Dia salam je, dia minta semua jemaah, dia kata 2 rakaat ba'diyah ni balik buat dekat rumah masing-masing. Ya. Jadi ada sebablah kenapa dianjurkan. Ya. Jadi jangan tak boleh buat kat rumah, tak buat pula dekat masjid. Jadi kalau tak boleh buat kat masjid pun tak ada. Jadi isu yang penting 2 rakaat apa namanya maghrib selepas, 2 rakaat selepas Aisyah, Zuhur banyak Zuhur yang kita sebutkan tadi ada 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat apa namanya sesudah. Kalau Ibnu Umar 2 sebelum, 2 sesudah. Jadi itu jadi angka dia 10 bukan 12 ya. Ini berdasarkan 2 riwayat. Ya, dan subuh macam yang saya sebut tadi lah ya. Kalau subuh apa namanya 2 rakaat sebelum ya, yang disebut sebagai lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Dan jenis kedua daripada sembahyang sunat ini ialah sunat mutlak. Sunat yang tak ada kaitan, saja nak sembahyang sunat ya. Ini pun ada juga seloknya ya. Duduk ya masya-Allah bangun sembahyang sunat 2 rakaat. Dia panggil sunat mutlak. Tak dikaitkan sama ada sebab ke, sama ada berkaitan waktu ke ya. Kemudian sunat puasa. Sunat puasa macam yang saya sebut tadi lah. Ya. Dia hanya dalam beberapa hari setahun. Ya, pertamanya puasa Syawal 6 hari. Puasa Zulhijjah 10 awal Zulhijjah. Termasuk juga puasa apa namanya Muharram. Dan termasuk puasa putih yang disebut oleh Jainuddin tadi. Apa nama hari yang ke-12. 13 hari 13, 14 dan 15 setiap bulan ya. Ada hadisnya kalau tak salah ingatan saya hadis Abu Hurairah, Nabi telah berpesan kepada aku jangan tinggal 3 perkara. Antara yang dianjurkan sangat sekurang-kurangnya puasa 3 hari sebulan ya. Hari putih itu tadi ya. Jadi itulah dia amalan-amalan sunat
Dan yang terakhir saya rasakan penting sangat. Jangan sekali-kali kita termasuk dalam golongan yang mengabaikan yang sunat. Dalam apa pun, sunat solat ke, sunat apakah, kata-kata daripada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata para sahabat dan pengikut berterusan melakukan amalan sunat sebagaimana mereka berterusan melakukan amalan fardu dan tidak membezakan antara fardu dengan sunat. Jadi pulun kedua-dua. Yang sunat pun pulun, yang fardu lagi pulun. Kata Imam Abu Aqil Al-Hambali, dia kata berterusan meninggalkan sunat adalah kehinaan. Ini lagi parah ni. Buat tak buat sunat itu satu penghinaan dan satu kehinaan. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi juga menyebut berterusan meninggalkan sunat rawatib. Ni sunat rawatib ni. Sunat apa namanya sebelum dan selepas waktu itu dia kata ini menunjukkan kurang agama dan tidak boleh dilantik menjadi saksi. Dalam kes orang yang tak sembahyang sunat rawatib berterusan ini tak boleh jadi saksi. Ini agak keras sikit lah. Yang penting sengaja saya sebut sekurang-kurangnya untuk merangsang saya dan semua sahabat supaya pulun dengan amalan-amalan sunat sebagaimana kita jaga betul-betul yang fardu. Setakat itu saja Haji Zainul. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang ni kita ada 5 minit lagi Ustaz. Ada satu soalan ni Ustaz daripada chat room ni. Dia kata kalau sebelum ni Ustaz, di masa boleh pergi masjid tu dia kata dia semangat buat solat sunat. Pasal ada sahabat-sahabat. Ramai sahabat. Jadi apabila zaman pandemik ni kat rumah tak buat, tak boleh tu. Jadi soalan dia tu, jadi saya kata sepatutnya masa tak pergi masjid ni lah lagi bagus kan, nak kekal amalan sunat tu. Jadi coba Ustaz ni tu. Ustaz cuba bagi semangat sikit kat sahabat kita ni. Betul lah, saya setuju sangat itu. Ya. Pertamanya mungkin jadi macam tu dia panggil apa? Faktor suasana. Bila kita pergi masjid, kawan-kawan sekeliling, depan ada, belakang ada, masing-masing belakang bangun. Itu dia panggil ada rangsangan untuk kita. Ya. Ya. Saya sengaja tak gunakan istilah riak. Ya. Takut ada pula kita bangun tu kerana nak menunjuk kita semayang. Tak. Ya. Dia punya suasana tu menggalakkan kita, ya, sebagai motivasi. Ya. Jadi sebaliknya, hari ini insyaAllah bila saya sebut dengan berbagai-bagai kelebihan daripada amalan sunat ni, mudah-mudahan kita tidak terhalanglah daripada nak menambah, walaupun kita dekat rumah, walaupun kita dengan isteri kita, dengan dengan anak-anak kita. Cuma takut isteri pula kata, kenapa banyak pula solat hari ni? Ya. Itu pun saya ingat sebagai rangsangan untuk kita lah. Ya. Bila kita dia panggil ada kelazatan beribadat, insya-Allah. Ya. Jadi dengan memelihara di mana saja kita berada, tak kira di masjid atau di rumah, dia akan menjadi pendorong kepada kita untuk lebih rajin, insya-Allah. Itu komen saya. Okey, betul Ustaz. Insya-Allah kita ada 5 minit lagi, ada soalan-soalan daripada sahabat lain. Dan pada penghujung ni ada sahabat yang baru masuk, alhamdulillah. Walaupun di akhir pun insya-Allah Allah terima pengorbanan tuan-tuan. Insya-Allah. Dan sesiapa sahabat-sahabat yang pertama kali bersama yang tidak ada kontak pada saya, harap dapat tuliskan nombor telefon supaya saya dapat masukkan dalam grup WhatsApp Forum Awesome. Sebab nota yang Ustaz bagi, saya tak bagi pada diorang ni lagi Ustaz. Sebab saya, tapi walau bagaimana, tak bagi nota tak. Tapi walau bagaimanapun, mereka boleh tengok pada FB Live sebab kita ada buat recording di situ. InsyaAllah. Dan satu soalan saya nak tanya Ustaz tentang solat jenazah raib ni. Macam mana tuntutan dia Ustaz? Solat raib, solat raib jenazah. Pertamanya ada perbincangan dalam kalangan ulama. Ya. Kita ambil yang fleksibel lah. Ya. Diharuskan kita kalau tak boleh nak hadir ke tempat jenazah, semayanglah secara raib. Ya. Dengan syarat jenazah yang sedang diuruskan itu sudah pun dikapankan dan sudah dibawa ke kubur. Ya, barulah bermulanya waktu semayang sunat raib tadi itu. Ya. Jangan lebih awal. InsyaAllah. Saya ada satu kes bila arwah tuan guru kita
Datuk Harun meninggal di Amerika dulu, ya. Ya, ya. Kebetulan masa itu hari Jumaat rasa saya, ya. Saya pergi ke masjid, dia orang minta nak buat sembahyang gaib, ya. Saya kata macam mana nak sembahyang gaib? Jenazah di Amerika pun tak mandi lagi, ya. Tunggulah dia selesai dulu sana, barulah kita boleh sembahyang gaib untuk arwah, ya. Jadi jangan terlebih dengan salah masalah, ya. Biar jenazah yang sebenar. Sebenarnya kalau kita tengok balik dalam sejarahnya, bila Nabi kita dimaklumkan melalui kematian An-Najasyi, ya. An-Najasyi ini Raja Habsyah yang masuk Islam semasa bersama-sama dengan Sayyidina Ja'far yang hijrah ke Ethiopia tu, dan akhirnya dia masuk Islam, dan kabar kematiannya sampai kepada Nabi SAW yang ada di Madinah pada masa itu, dan dia melakukan solat gaib, ya. Ini asas kepada keharusan sembahyang sunat gaib itu tadi, ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah di penghujung dan saya harap sahabat-sahabat sentiasa mendapat berita daripada Yayasan Awesome, dan insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Fauzi lagi pada minggu ketiga nanti. Minggu ketiga bulan September. Dan pada minggu kedua dan minggu keempat kita ada program Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Aiman. Jadi insya-Allah sesiapa yang belum bersama dalam grup WhatsApp Yayasan Awesome, tolong tinggalkan nombor telefon. Okey Ustaz, kita baca doa sikit Ustaz. InsyaAllah. Sebelum mengakhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk menjadi hamba Allah yang baik. Galakkanlah hati kami untuk melakukan amalan-amalan tambahan untuk lebih memperkasakan nilai iman kami supaya kami menjadi hamba-Mu yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Berilah keampunan kepada kami di atas kecuaian-kecuaian yang telah kami lakukan, sama ada kami sedar atau tidak sedar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Saya bagi pihak Yayasan Awesome mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz, dan semoga Allah memberi semangat kepada semua warga Yayasan Awesome untuk terus melaksanakan program-program dan juga tindakan-tindakan bagi mencapai objektif korporat Yayasan Awesome, iaitu yang pertama, membina umat yang terbaik kara ummah, yang kedua, meningkatkan tahap kesihatan, yang ketiga, meningkatkan kelestarian alam sekitar, iaitu kita nak wujudkan pada 2030 ni komuniti tanpa sampah Ustaz. Dan yang keempatnya, kita akan memperkasakan ekonomi, dan insya-Allah nanti kita akan umumkan, dan nanti apabila siap website Yayasan Awesome, nanti kita akan umumkan supaya sahabat-sahabat dapat menziarahi website Yayasan Awesome. Dan untuk pengetahuan semua, Yayasan Awesome telah menubuhkan satu galeri maya tokoh ilmuwan Islam Nusantara yang akan dilancarkan pada 19 bulan 10 nanti, dan kita pun telah menubuhkan ahli panel untuk memilih siapakah tokoh ilmuwan Islam Nusantara, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih kerana dapat bersama, dan mohon sokongan pada Yayasan Awesome, dan semoga apabila Yayasan Awesome memohon bantuan, maka tuan-tuan infaklah kepada Yayasan Awesome, dan semoga pemegang taruh iaitu Asnaf B40, pelajar-pelajar dan juga masyarakat umumnya akan mendapat manfaat daripada program-program Yayasan Awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat padamu. Salam, terima kasih Raji dan juga Dr. Teguhkan hati
Terima kasih Ustaz. Wasidin. Assalamualaikum. Salam.